Bulan Bahasa Kebangsaan tahun 1962 dilancarkan dalam 2 penggal, masing-masing 4 minggu lamanya. Dalam ucapannya, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menyeru kepada semua pejuang-pejuang bahasa supaya membimbing rakyat hingga dapat mereka memahami lebih jelas lagi betapa endah dan lengkapnya bahasa kebangsaan kita. Di Ibu Kota Persekutuan, Bulan Bahasa dimulakan dengan membaharui Ikrar Bahasa Kebangsaan di Stadium Merdeka. Kami, rakyat Persekutuan Tanah Melayu, mengaku taat dan setia kepada negara ini dan kami mengaku Bergemalah ikrar di hati sanubari rakyat sambil menjunjung tinggi bahasa kebangsaan serta memperkembangkannya dengan apa cara jua pun. Dan di seluruh daerah dan negeri, Bulan Bahasa disambut secara besar-besaran. Perayaan dan pertandingan, keramaian dan perarakan diadakan. 3 tahun berturut-turut, gerakan bahasa ini dijalankan untuk memenuhi perlembagaan negara, menjadikan bahasa Melayu bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Hasilnya sungguh menggembirakan. Nama jabatan dan jalan, kedai dan gedung terpampang dalam bahasa kebangsaan. Urusan kerajaan serta perniagaan pun dalam bahasa yang kini menjadi kebanggaan bangsa. Makin lama, makin mendalam kesan gerakan bahasa di hati dan jiwa warga negara Persekutuan. Gerakan secara berperlembagaan ini dapat diketahui oleh dunia dengan adanya stem-stem peringatan peristiwa sejarah ini. Daun lontar dalam stem itu adalah alat asli mengabadikan sastra Melayu lama sebelum adanya kertas. Para pelajar dan pembaca, penyelidik dan pencipta bahasa kebangsaan kian bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. Untuk memenuhi kehendak-kehendak mereka, penulis dan penerbit bergiat penuh mengeluarkan buku-buku. Menteri Pelajaran Encik Abdul Rahman bin Haji Talib berkata bahawa kerajaan bercadang nak mengadakan hadiah kebangsaan untuk penulis-penulis yang tinggi mutu ciptaannya. Satu-satunya hasil gemilang usaha Dewan Bahasa dan Pustaka ialah mencipta dan mengumpulkan beribu-ribu istilah baru. Ini membolehkan segala ilmu disampaikan dalam bahasa kebangsaan di sekolah-sekolah rendah, menengah hingga membawa ke peringkat universiti. Perkembangan sastra Melayu moden juga diabadikan dalam buku-buku yang menarik tentang teknik dan percetakannya. Kecerdasan fikiran kanak-kanak pula diasuh dengan buku-buku penggalak jiwa. Dengan ini, terdoronglah mereka untuk melengkapkan diri dalam dunia yang serba maju ini dengan adanya berbagai-bagai jenis pesawat rekaan baru. Dewan Bahasa dan Pustaka kini menjadi tempat membuktikan kemajuan bahasa kebangsaan di kalangan rakyat. Umpamanya, dalam peraduan akhir berbahas di antara pasukan Perak dengan Kelantan. Para peserta terdiri dari berbagai kaum. Membuka perbahasan, Encik Saidin dari Perak berkata, "Biar mati anak, jangan mati adat." Begitulah bunyi tajuk perbahasan kita pada malam ini. Maksud peribahasa ini adalah untuk memperlihatkan kepada kita betapa kokohnya orang Melayu berpegang pada adat. Adat adalah aturan hidup yang dibiasakan. Adat sentiasa bergelombang di dalam lautan hidup kita, baik dari kalangan rakyat biasa, dari kalangan hartawan maupun dari kalangan hartawan. Pendeknya, hidup kita tidak dapat dipisahkan dengan adat, ibarat irama dan lagu. Encik Jailani, Kelantan, dari pihak pembangkang mengemukakan hujah-hujahnya yang berbunyi, "Anak yang dilahirkan pada sesuatu zaman itu pada hakikatnya adalah menjadi anak kepada zaman itu. Dan ia harus menari dan melenggang mengikut irama yang dialunkan oleh zaman itu.
tidak mengikut irama yang ditempa oleh datuk nenek moyangnya sejak 3 atau 4 abad yang lampau, tuan-tuan. Dalam menentang pepatah biar mati anak, jangan mati adat. Kami tidaklah sama sekali menafikan peri mustahaknya dihidupkan adat-adat Melayu atau adat-adat kebangsaan yang baik-baik. Tetapi apa yang kami tekankan di sini ialah manakala kita berada di persimpangan jalan, di mana kata dua diberi, sama ada anakkah yang harus kita pilih atau adatkah yang harus kita pilih, maka di sini bagi saya anaklah yang lebih mustahak kita pilih. Sebab adat memang dapat diganti dengan adat yang lebih baik, tetapi anak mustahil dapat diganti sama sekali, tuan-tuan. Atas pendapat pihak penentang itu, Cik Papati dari Perak mengkiaskan, kata tuan pembahas tadi, kalaulah seseorang anak telah dilahirkan ke dunia, maka ia akan mengikut peredaran zamannya dan dia tidak akan mengikut keadaan dan adat lama ataupun kuno. Ini memang benar. Tetapi kalaulah seseorang anak itu telah mengikut adat-adat, mengikut peredaran masa, ini adalah menunjukkan dia telah mencapai adat keadaan baru. Ini bukankah yang dikatakan adat, tuan-tuan? menentang adat, Encik Ten Kim Chok dari Kelantan menerangkan, ada juga adat-adat yang tak patut diikut, seperti adat-adat orang Arab zaman jahiliah. Dahulu menanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Untuk menjaga zuriat mereka, mereka sanggup melakukan pembunuhan. Nasib baik, adat ini dapat dihapuskan sesudahnya turun Quran dan adanya Nabi Muhammad SAW. menyokong mauduk bahas itu, Encik Asyah Perak menegaskan, Tahukah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sekiranya dunia ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang tiada beradat, maka kucar-kacirlah masyarakat seluruhnya. Manusia-manusia yang tidak beradat ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan seluruh dunia ini dipenuhi oleh darah-darah dan nanah-nanah kekotoran. membidas pihak pencadang, Encik Ho Bun Kiat berkata, Saya dah mengatakan sekejap tadi bahawa adat dan agama adalah satu bagai irama dan lagu. Ini semuanya karut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Buktinya dalam negeri saya, negeri Kelantan, ada berbagai-bagai adat yang memuja hantu-hantu bukit, yang memuja hantu-hantu sawah dan seterusnya memuja hantu-hantu laut. Adat memuja hantu-hantu ini adalah ditentang dengan sekeras-kerasnya oleh agama Islam. Inikah yang dikatakan adat dan agama itu satu? Jawablah Encik Pencadang, jawablah. Encik Pencadang juga ada mengatakan bahawa dengan melalui adat, sesuatu kaum dapat berbaik-baik sangka dengan kaum yang lain. Berbaik-baik sangka di antara kaum bukanlah terletak pada adat. Misalnya, seorang Melayu pergi melawat ke rumah seorang Inggris. Orang Inggris itu terpaksa duduk di atas kursi yang tinggi kerana adatnya memang begitu. Tetapi orang Melayu terpaksa duduk di bawah, di atas lantai kerana juga adatnya memang begitu. Bagaimana seorang duduk tinggi dan seorang rendah kalau masing-masing mengikut adat masing-masing? Mustahil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mustahil. hak pembangkang, Encik Aruna Salam menerangkan, Jangka bahasa lama telah mencatatkan pepatah biar mati anak, jangan mati adat, untuk menunjukkan betapakah pentingnya adat kepada satu bangsa. Bukanlah bunuh anak kerana hidup adat, atau untuk pegang dengan teguhnya adat yang lama. Saya bersetuju, iaitu kita mesti tinggalkan adat yang lama dan gunakanlah adat yang sesuai pada masa ini. Tetapi jikalau kita menghapuskan ataupun membasmikan adat semua sekali, apakahnya akibat? Kita semua akan hidup seperti haiwan. Tengku Abdul Rahman memuji-muji kecekapan peserta-peserta, terutama yang bukan Melayu. Menyentuh perbahasan itu, kata Tengku, Berkenaan dengan pepatah ini, saya ingat selama-lama tak boleh nak sunyi. Melainkan keluarkanlah apa zaman yang akan datang. Dua-dua boleh katanya betul. Tiap-tiap bangsa mestilah adanya adat,
Dan tiap-tiap bangsa adalah anak. Kalau tidak adat pun tak boleh hidup, anak bangsa itu pun tak boleh hidup. Kalau kita nak ubahkan sikit supaya menjadi senang kepada dua-dua pihak, kerana dua-dua pihak pegang yang kuat dalam dua-dua perkara. Saya sendiri kalau saya nak keluarkan satu pepatah, saya kata biarlah benasa diri kita ini supaya jangan benasa adat dan jangan benasa anak. Lebih 200 peserta mengambil bahagian dalam berbagai-bagai peraduan peringkat kebangsaan. Dalam pertandingan bersyarah termasuklah Cik Chung Giok Hee. Dan pada 31 bulan 8 tahun 1157, tanah Melayu kita telah mencapai kemerdekaan. Kita mencapai kemerdekaan kerana untuk menyatu padukan segala rakyat persatuan tanah Melayu ini dengan tidak kira bangsa, agama dan bahasanya. Mereka hidup bersatu padu seperti kata pepatah Melayu, hidup sandar menyandar seperti aur dengan tebing. Encik Kwik Tek Seng pula. Adalah satu tingkatan yang mempunyai bakat yang terpendam, malah mempunyai daya kebolehan yang luar biasa. Tetapi jikalau bakat dan kebolehan ini tidak diperkembangkan dengan sewajarnya, maka segala bakat dan kebolehan itu akan hilang lenyap dengan sendirinya. Maka akan timbullah pula tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat dan bangsa seluruhnya. Dan Encik Kang Tek Lee. Bapa-bapaku dan ibu-ibuku dengan anakmu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Gunakanlah bahasa kebangsaan supaya syair ini dapat berisi dengan sepenuh-penuhnya. Kalau bangsa-bangsa di tanah Melayu ini diibaratkan potong-potong bulu, bahasa kebangsaanlah tali sakti yang mengikatkan potong-potong bulu ini menjadi sebuah rakit. Dan di atas rakit itulah terletaknya kegemilangan nasib negara kita. Ambil pedang, putuskan tali-tali sakti ini. Maka rakit dan putung-putung buluh itu pun akan berlerailah. Dan disitulah nasib negara kita akan selesai. Sekianlah, terima kasih. Menutup Bulan Bahasa Kebangsaan tahun 62, Seri Paduka Baginda bertitah, Kita terlebih dahulu suka memuji orang-orang yang bukan bangsa Melayu yang suka ambil berat bercakap bahasa kebangsaan. Ini telah menjadi dalil yang terang kepada kita yang bahasa kebangsaan ini akan diterima dan dicakap oleh segenap bangsa di tanah Melayu ini walau apa keturunan sekalipun. Jadi ini patutlah kita orang-orang Melayu bersyukur dan berasa megah yang perkataan Melayu ataupun bahasa kebangsaan itu dicakap oleh semua orang-orang penduduk di dalam negeri ini walau apa bangsa keturunan asalnya sekalipun. Adalah bulan bahasa kebangsaan yang diadakan pada malam ini. Boleh dikatakan inilah kali yang 3 kalinya diadakan di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Mula-mula diadakan Minggu Bahasa. Lepas itu diadakan Bulan Bahasa yang berjalan selama sebulan. Ini kali yang 3-nya diada Bulan Bahasa yang berjalan selama 2 bulan. Oleh itu, setakat pengetahuan beta adalah Bulan Bahasa ini akan dilangsungkan pada tahun ke hadapan, dijalankan 3 bulan, lepas itu 4 bulan, hingga kepada akhirnya dijalankan setahun, iaitu Bulan Bahasa setahun lamanya.